Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini cikgu akan kongsikan video tentang mata pelajaran sains tingkatan 5 KSSM iaitu dalam bab 1 mikroorganisma. Sebelum itu, cikgu nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Nur Azila Khalid daripada SMK Ulu Tiram Johor kerana telah menyediakan slide PowerPoint ini. Terima kasih diucapkan. Standard kandungan yang akan kita pelajari pada hari ini adalah 1.2 iaitu mikroorganisma berfaedah. Standard pembelajaran pada kali ini adalah di akhir pembelajaran, pelajar dapat yang pertama, mewajarkan aplikasi mikroorganisma berfaedah dalam kehidupan. Yang kedua, menjana idea potensi kegunaan mikroorganisma dalam bioteknologi dan kelestarian alam sekitar. Aplikasi mikroorganisma berfaedah dalam kehidupan harian. Rajah ini menunjukkan aplikasi mikroorganisma berfaedah dalam perubatan, pertanian dan perindustrian. Contoh mikroorganisma yang digunakan dalam bidang perindustrian adalah yang pertama, Lactobacillus bulgaricus digunakan dalam industri pembuatan minuman. Yang kedua, Bifidobacteria species dan Lactobacillus subtilis digunakan dalam industri pembuatan barangan kulit. Yang ketiga, yeast digunakan dalam pembuatan makanan. Dalam bidang pertanian pula, Bifidobacteria species penting dalam pencernaan haiwan. Manakala bakteria Nitrobacter species dan Nitrosomonas species penting sebagai bakteria penitritan di dalam kitar nitrogen. Aplikasi dalam bidang perubatan pula, yang pertama, hormon seperti insulin dihasilkan daripada DNA recombinant E. coli. Yang kedua, antibiotik seperti penicillin dihasilkan daripada Penicillium chrysogenum. Yang ketiga, vaksin dihasilkan daripada rotavirus, Salmonella species dan poliovirus. Ini adalah sebahagian mikroorganisma yang digunakan untuk menghasilkan vaksin, iaitu rotavirus, Salmonella species dan poliovirus. Sekarang, mari kita lihat apakah potensi kegunaan mikroorganisma dalam bioteknologi dan kelestarian alam sekitar. Perkembangan dan kemajuan dalam bioteknologi, terutamanya bioteknologi hijau, telah menjanakan dan menjayakan idea potensi penggunaan mikroorganisma untuk merawat sisa kumbahan dan menghasilkan ekoenzim melalui penapaian sisa pertanian. Larutan pembersih ekoenzim. Gambar rajah A menunjukkan larutan pembersih ekoenzim, manakala gambar rajah B menunjukkan bahan pencuci kimia. Ekoenzim merupakan hasil semula jadi daripada sisa pertanian seperti sisa buah-buahan atau sayur-sayuran yang diolah melalui proses penapaian.
Penggunaan ekoenzim sebagai larutan pembersih bahan berminyak merupakan suatu aplikasi teknologi hijau dalam sektor pengurusan sisa dan air sisa. Okey, sekarang mari kita lihat apakah perbezaan antara larutan pembersih ekoenzim dengan bahan pencuci kimia. Yang pertama, larutan pembersih ekoenzim dihasilkan daripada proses penapaian sisa pertanian, manakala bahan pencuci kimia pula dihasilkan menggunakan bahan kimia. Perbezaan yang kedua, untuk larutan pembersih ekoenzim, enzim dalam ekoenzim adalah bahan yang menguraikan lemak dan gris kepada molekul yang lebih kecil. Manakala dalam bahan pencuci kimia pula, surfactant dalam bahan pencuci kimia adalah bahan yang mengemulsikan lemak dan gris kepada buih. Perbezaan yang ketiga, larutan pembersih ekoenzim lebih mudah digunakan kerana kita tidak perlu menyental kerana lemak dan gris mudah ditanggalkan. Manakala untuk bahan pencuci kimia, kita perlu menyental dengan lebih kuat. Perbezaan yang keempat, molekul yang dihasilkan oleh enzim tidak menyumbatkan saliran, manakala buih yang dihasilkan oleh surfactant menyumbatkan saliran. Perbezaan yang kelima dari segi kos. Untuk menghasilkan larutan pembersih ekoenzim hanya memerlukan kos yang rendah, manakala untuk menghasilkan bahan pencuci kimia memerlukan kos yang tinggi. Perbezaan yang kelima, larutan pembersih ekoenzim menghasilkan sisa yang kurang, manakala bahan pencuci kimia menghasilkan sisa yang banyak. Perbezaan yang terakhir, larutan pembersih ekoenzim adalah mesra alam, manakala bahan pencuci kimia mencemarkan alam sekitar. Okey, mari kita lihat apakah serum bakteria Lactobacillus species. Serum bakteria Lactobacillus species digunakan untuk merawat air sisa dan enak cemar dalam sistem saliran. Mengapakah kita perlu menggunakan serum bakteria Lactobacillus species dan bukannya bahan kimia untuk menyingkirkan bahan pencemar di dalam sistem saliran? Ini adalah kegunaan serum bakteria Lactobacillus species. Yang pertama, merawat sisa kumbahan. Yang kedua, menyingkirkan bau busuk. Yang ketiga, membantu pencernaan haiwan ternakan. Yang keempat, membuat kompos. Yang kelima, memajukan industri perikanan. Dan yang keenam, menghasilkan enzim. Baiklah, sekian sahaja untuk kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa subscribe, like, share serta komen channel Cikgu Anizan. Bye!